ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bertemu pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati pertemuan kita insya-Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kepada Allah untuk kelas ataupun perkongsian hadis daripada matan Imam An-Nawawi, matan Al-Arba'in Imam An-Nawawi ni kita sudah pun sampai pada hadis yang ke-26 insya-Allah. Itu adalah yang telah kita kongsikan sebahagiannya, dan malam ni kita akan sambung lagi perbahasan berkenaan dengan hadis tersebut. Jadi untuk tidak melupakan matan hadis itu ataupun teks hadis tersebut, kita kongsikan semula dia punya teksnya ataupun matannya. Saya bacakan, nanti Puan Sabak boleh tolong terjemahkan dan terus sambung pada kita punya sambungan kat mana kita berhenti pada tempoh hari insya-Allah. Okey, syukran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitu al-adha 'ani at-tariqi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Silakan Puan Sabak, tafadhali terjemahkan hadis dan kita sambung teruslah kat mana kita berhenti pada tempoh hari. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap anggota pada manusia itu padanya ada sedekah. Setiap hari terbit padanya matahari, berlaku adil di antara dua orang adalah sedekah. Membantu seorang lelaki untuk menaiki ke atas binatang tunggangannya adalah sedekah, atau mengangkut barangnya ke atas tunggangan itu adalah sedekah. Kalimah thayyibah adalah sedekah, dan setiap langkah yang dilakukan untuk mengerjakan solat adalah sedekah. Mengalihkan benda-benda yang menyakitkan daripada jalan adalah sedekah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita sambung dekat muka surat 349, jenis-jenis kesyukuran ya Ustaz. Jenis-jenis kesyukuran Okey, tuan-tuan boleh tengok tajuk kita pada malam ni, jenis-jenis kesyukuran. Tafadhali. Jenis-jenis kesyukuran. Sesungguhnya rasa kesyukuran yang dipanjatkan kepada Allah akan menambahkan kurniaan nikmat-nikmat itu oleh Allah, lalu menjadikannya nikmat yang berterusan dan berkekalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tak kala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Surah Ibrahim ayat 7. Tidak cukup seorang insan itu bersyukur dengan lidah sahaja, bahkan hendaklah juga bersyukur dengan perkataan dan amalan. Syukur yang dituntut ialah yang wajib dan yang mandub, yang sunnah. Okey. Jenis-jenis syukur jenis-jenis syukur. Jadi syukur ni bahasa kita pun dah sebut syukur. Maknanya dalam bahasa kita ni macam terima kasih lah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak kita berterima kasih kepada Allah, maka Allah Taala akan tambahkan nikmat untuk kita, seperti mana ayat Quran yang dibacakan oleh Puan Sabak tadi, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka kami pasti akan menambahi untuk kamu semua. Jadi tak cukup dia kata dekat situ kita bersyukur hanya dengan lidah kita, tapi mestilah kita bersyukur juga dengan amalan kita. Selama hari ni kita tahu orang kalau bersyukur dia kata alhamdulillah, aku bersyukur pada Allah Taala, tapi ketika mana dia mengucapkan ucapan syukur tu, kadang-kadang dia pun tak pakai tudung, kadang-kadang dia pun tidak menutup aurat, kadang-kadang dia pun tidak menunaikan solat dan sebagainya.
Adakah itu dinamakan syukur? Nanti kita akan tengoklah. Silakan. Syukur wajib, iaitu dengan melaksanakan segala perintah wajib dan meninggalkan segala yang telah diharamkan oleh Allah. Maka ia mencakupi dalam mensyukuri nikmat kesihatan dan kesejahteraan anggota badan dan nikmat-nikmat yang lain. Ini ditunjuki oleh satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, katanya, kami berada di sisi Abu Dzar di mana beliau berkata, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum fi kulli yawmin sadaqah falahu bi kulli salatin sadaqah wa siyamin sadaqah wa haji sadaqah wa tasbihin sadaqah wa takbirin sadaqah. Dijadikan bagi setiap sendi seorang daripada kamu itu setiap hari padanya sedekah. Maka untuknya dengan setiap solat adalah sedekah, puasa adalah sedekah, haji adalah sedekah, tasbih adalah sedekah, dan takbir adalah sedekah. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, fa in lam yaf'al falyumsik 'anil syarri fa innahu lahu sadaqah. Maka jika beliau tidak melakukannya, maka hendaklah menahan dirinya daripada melakukan kejahatan. Maka justru itu untuknya pahala sedekah. Hadis menjadi dalil bahawa seseorang itu sudah dikira bersyukur jika dia menahan dirinya daripada melakukan kejahatan. Maka seseorang itu dianggap tidak melakukan kejahatan apabila dia melaksanakan segala fardu dan meninggalkan yang haram. Kerana sesungguhnya sebesar kejahatan adalah meninggalkan yang fardu. Justru itu, beberapa ulama salaf berkata kesyukuran itu adalah dengan meninggalkan maksiat. Berkatalah pula sebahagian daripada mereka, kesyukuran itu adalah dengan tidak mempergunakan nikmat untuk melakukan maksiat. Okey. Jadi jelas dekat sini menunjukkan bahawa sebenarnya syukur itu dia lebih tepat dengan amalan. Manakala sebutan ataupun kata-kata syukur kepada Allah, alhamdulillah semata-mata, itu bukanlah maknanya memenuhi segala keperluan syukur. Jadi itu sebahagian kecil ataupun sebahagian sahaja daripada syukur yang sebenar. Kerana syukur yang sebenar ialah bukan sahaja dengan ucapan macam kita sebutkan di awal tadi. Tidak cukup dengan seorang tu dia kata alhamdulillah, aku bersyukur pada Allah. Satu album baru telah dikeluarkan ataupun telah diterbitkan, dia penyanyi yang hebat kan, tak pakai tudung, menari-nari depan orang, lalu ramai peminat-peminat dia datang melompat-lompat kan. Lalu dia kata dia bersyukur kepada Allah kerana itu bukan, tuan-tuan ya. Syukur yang sebenar ialah dia meninggalkan maksiat, seperti mana yang telah disebutkan oleh sebahagian daripada kalangan salaf, iaitu asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu adalah meninggalkan maksiat. Jadi maknanya kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kita kena laksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok juga dalam Al-Quran, tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan tengok dalam surah Luqman. Surah Luqman ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 Allah Taala menyatakan, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Jadi dekat situ Allah Taala gandingkan antara kalimat syukur dan juga kalimat kufur. Maknanya syukur lawannya kufur. Orang yang bersyukur bermakna dia patuh dan taat pada perintah Allah. Manakala orang yang tidak patuh dan tidak taat kepada perintah Allah bermakna dia kufur, dia ingkar. Sebab itu ayat yang di awal tadi yang dibacakan oleh puan sahabat tadi, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, kami akan tambah untuk kamu. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur, tengok kalau kamu ingkar, inna azabi la syadid, sesungguhnya azab aku adalah sangat pedih, sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat yang tercatat dekat situ surah Ibrahim ayat yang ke-7 tu ditulis dengan ringkas sahaja. Jadi maknanya apa? Syukur lawannya kufur. Sebab itu orang yang bersyukur kepada Allah bukan sahaja dia mengucapkan alhamdulillah semata-mata, tapi dia beribadat kepada Allah sehingga dia mencapai martabat taqwa.
Bila dicapai martabat taqwa, maka rezekinya akan melimpah ruah. Rezekinya akan melimpah ruah. Itu juga berdasarkan disokong dengan ayat Al-Quran yang kita duk tampal ataupun duk gantung dekat dinding rumah kita, ataupun sebahagian kita yang buka bisnes, buka kedai, dia duk gantung dekat kedai dia. Apa ayat tu? Biasa orang namakan tu ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala akan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Taala akan merezekikan ataupun melimpahkan rezeki untuknya pada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Jadi maknanya apa? Siapa yang dapat rezeki tu? Siapakah yang disebutkan oleh Allah Taala, la in syakartum la azidannakum? Kalau kamu bersyukur, kami pasti akan tambah. Siapa tu? Orang yang bertakwa lah. Siapa yang bertakwa tu? Orang yang bersyukur lah. Siapa yang bersyukur tu? Orang yang melaksanakan ibadat sehingga mencapai martabat takwa, lalu dilimpahi rezeki yang banyak. Jadi tidak cukup dengan dia hanya mengucapkan Alhamdulillah semata-mata, dia tidak tutup aurat. Tidak cukup dengan dia mengucapkan Alhamdulillah semata-mata, lalu dia meninggalkan solat. Tidak cukup dengan dia mengucapkan Alhamdulillah semata-mata, lalu dia tidak melaksanakan segala titah perintah Allah. Jadi Allah Ta'ala pasti tidak akan menambahi rezeki untuk dia. Kalaupun ditambahkan duit, material untuk dia, segala nikmat zahir untuk dia, pasti tuan-tuan hatinya tak tenang. Kerana apa? Kerana nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala akan berikan kepada hamba dia ialah nikmat ketenangan. Jadi poin yang pertama tadi yang dibacakan tadi, bahawa syukur itu sebenarnya ialah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun meninggalkan maksiat. Silakan teruskan. Kesyukuran yang sunat, iaitu seorang hamba itu melaksanakan segala amalan ketaatan yang merupakan perkara-perkara sunat selepas melaksanakan perintah-perintah fardu dan meninggalkan yang haram. Ini adalah merupakan darjat orang-orang yang mendahului dalam mendekatkan diri kepada Allah, as-sabiqin wal muqarrabun, dengan bersyukur kepada Maha Pencipta Azza wa Jalla. Peringkat ini adalah merupakan yang ditunjuki oleh kebanyakan hadis dalam yang diriwayatkan tentang dorongan Rasulullah SAW ke atas perlaksanaan amalan-amalan dan jenis-jenis amalan mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga adalah merupakan keadaan Nabi SAW di mana baginda SAW bersolat tahajud sehingga bengkak-bengkak telapak kakinya. Apabila dikatakan kepada baginda SAW, kenapa Tuan berbuat sebegini sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosa Tuan yang terdahulu dan terkemudian? Maka baginda SAW menjawab, afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Okey, baik tuan-tuan ya. Pertama tadi syukur yang wajib, iaitu melaksanakan titah perintah yang wajib, yang fardu. Manakala yang kedua ni syukur yang sunat, yang dituntut, iaitu melaksanakan amalan-amalan sunat. Jadi maknanya apa? Syukur tu sendiri membawa maksud ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada ibadat yang wajib, yang keduanya ibadat yang sunat. Sebab tu kalau kita tengok Nabi, seperti mana yang dibacakan hadis tadi, bahawa Nabi SAW memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Bahkan Nabi bangun malam sehingga Nabi meminta keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala telah pun menyatakan dalam Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala ampunkan dosa engkau yang lalu dan juga yang akan datang. Tapi Nabi tetap memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditanyakan kepada dia oleh siapa nama ni? Fa idza qila, tak disebutkan siapa ditanyakan kepada baginda SAW, kenapa engkau masih lagi buat begitu sedangkan Allah Ta'ala telah ampunkan dosa engkau? Nabi SAW jawab, afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Maknanya hamba yang banyak melaksanakan ibadat sunat. Okey, silakan. Jenis-jenis sedekah yang disebutkan di dalam hadis dan hukumnya. Adapun limpahan kurniaan Allah ke atas hamba-hambanya ialah dengan menamakan kesyukuran yang wajib ke atas mereka dan yang sunat sebagai sedekah. Allah menambahkan pada kurniaannya daripada kelebihannya itu dengan mengurniakan pada amal kesyukuran itu pahala sedekah untuk mereka.
Maka seolah-olah Allah berfirman, hendaklah kamu menyatakan kesyukuran atas nikmatku itu atas anggota-anggotamu dengan mempergunakan anggota-anggota itu untuk membantu hamba-hambaku, dan hendaklah bersedekah dengannya ke atas mereka. Perlu diambil perhatian bahawa sedekah itu tidak sahaja terhad pada harta. Sedekah-sedekah itu sebahagian daripada manfaatnya terkena pada diri orang lain, umpamanya memperbaiki perhubungan di antara dua orang dan membantu seorang lelaki menaiki kenderaannya. Sebahagian lagi manfaatnya hanya terhad kepada si pelakunya, umpamanya berjalan ke masjid untuk mengerjakan solat berjamaah. Sedekah-sedekah yang disebutkan di atas hadis ini adalah seperti berikut. Okey tuan-tuan, sekejap. Jadi dia nak simpulkan kepada kita betapa Allah Ta'ala kasih dan maha lemah lembut dengan kita. Bahasanya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita anggota tubuh, betul? Tuhan kurniakan kepada kita kullu sulama, setiap sendi-sendi ni. Allah Ta'ala bagi kesihatan pada kita. Allah Ta'ala bagi macam-macam kat kita. Lalu Allah Ta'ala minta apa tuan-tuan? Allah Ta'ala minta kita bersedekah dengannya. Dengan anggota kita ni, Allah Ta'ala minta kita bersyukur. Tapi cara kita bersyukur tu macam mana? Kita sepatutnya dapat kesihatan, dapat segala anggota tubuh kita yang sempurna ni. Allah Ta'ala minta kita bersyukur. Cara kita bersyukur tu macam mana? Kata Allah, engkau gunakan balik apa yang aku kurniakan kepada engkau untuk bersedekah. Maknanya Tuhan bukan nak balik, tapi Tuhan nak kita gunakan apa yang dikurniakan kepada kita tu untuk kita bersedekah pula. Dengan cara mana bersedekah tu? Dia akan sebutkan kepada kita bahagian ataupun jenis-jenis sedekah pula yang boleh kita gunakan daripada anggota tubuh, daripada segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Silakan puan. Sedekah-sedekah yang disebutkan di dalam hadis ini adalah seperti berikut. Berlaku adil di antara dua orang yang bertelagah dan tidak bertegur sapa. Keadilan akan terlaksana dengan menjalankan hukuman dengan adil dan mengadakan perdamaian di antara kedua-duanya dengan satu perdamaian yang harus, tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini adalah daripada sebaik-baik cara mendekatkan diri kepada Allah dan sesempurna ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Surah Al-Hujurat ayat 10. Juga firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Surah An-Nisa ayat 114. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البنين. Mahukah kamu aku beritahu pada kamu mengenai sesuatu yang lebih afdal daripada darjat solat dan puasa dan sedekah? Para sahabat berkata, beritahulah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Maka memperdamaikan di antara dua orang yang bersengketa atau yang tidak bertegur sapa itu merupakan sedekah ke atas kedua-duanya demi memelihara kedua-duanya daripada terjatuh ke dalam pertelingkahan yang menghasilkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Oleh yang demikian itu, perdamaian ini adalah wajib kifayah dan diharuskan berdusta demi mewujudkan kasih sayang di antara dua orang Islam. Okey, baik tuan-tuan ya. Antara contoh-contoh sorry. Baik tuan-tuan, antara contoh-contoh bersedekah ialah dengan kita melakukan perkara-perkara yang telah disebutkan secara ringkas dalam hadis yang kita bacakan tadi. Antaranya kita mengislahkan ataupun mendamaikan antara dua orang yang bertelagah, seperti mana dalam Al-Quran yang telah disebutkan, yang telah dibacakan tadi, surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Kemudian antara yang lain juga disebutkan oleh Nabi SAW, sedekah yang sedekah
yang terbaik ialah islahu dzatal bain, iaitu mendamaikan antara dua pihak. Jadi itulah kerja yang sebenarnya kalau kita tengok secara praktikalnya Nabi SAW buat. Dan Nabi sebenarnya dah buat lama dah kerja-kerja sedekah islahkan antara dua pihak ni. Iaitu kali pertama ketika mana Nabi SAW sampai ke kota Madinah, Nabi buat apa? Nabi mendamaikan antara golongan Aus dan juga Khazraj di kalangan Ansar. Kemudian Nabi mendamaikan golongan Ansar yang besar dengan golongan Muhajirin yang datang daripada kota Mekah. Jadi maknanya itu usaha Nabi mendamaikan antara dua pihak, dan itulah sedekah yang besar yang dilakukan. Kalau kita tengok ada orang bergaduh je, kita duduk berapi lagi tuan-tuan. Kita mendamaikan mereka kerana itu adalah sedekah ataupun jenis-jenis sedekah yang disebutkan secara ringkas dalam hadis dan juga dimasukkan dalam huraian yang dibacakan tadi. Okey, silakan. Yang kedua. Background agak ni sikit Ustaz. Azan. Okey, tak apa. Kami dengar. Okey. Membantu seorang lelaki menaiki kenderaannya, binatang tunggangannya, iaitu dengan membantu atau mengangkatnya untuk menaiki kenderaannya ataupun mengangkat barang-barangnya untuk diletakkan di atas kenderaannya. Amalan kemanusiaan ini mengandungi pahala sedekah dan syukur lantaran padanya wujud sikap tolong-menolong dan maruah. Telah diriwayatkan oleh Al-Khatib daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man hamala akhahu ala syasi' faka'annahu hamalahu ala dabbatihi fi sabilillah." Barang siapa membantu saudaranya memperbetulkan tali kasutnya, maka seolah-olah dia membawa saudaranya itu di atas binatang tunggangannya, kenderaannya di jalan Allah. Masya-Allah. Okey. Sambung Ustaz. Silakan, tak apa, itu dah baca boleh faham. Boleh, silakan. Sila boleh sambung terus. Itu pendek je. Okey. Kalimah yang baik. Kalimah yang baik merangkumi mendoakan ke atas orang yang bersin, memulakan memberi salam dan menjawabnya, dan amalan-amalan soleh yang pahalanya berkekalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan, dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang makbul yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Surah Fatir ayat 10. Begitu juga perkataan yang baik dalam memberi jawapan kepada orang yang bertanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati. Surah Al-Baqarah ayat 263. Ayat di atas menerangkan tentang perkataan yang baik dan bagus apabila berkata-kata dengan manusia, kerana dengannya hati orang yang beriman itu menjadi gembira. Justru perbuatan memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya. Amalan ini mendatangkan ganjaran yang besar. Perkataan yang baik juga adalah kalimah tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, yakni akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Surah Ibrahim ayat 24. Kalimah tayyibah, kalimah yang baik ini merangkumi zikir, doa, pujian ke atas seorang muslim yang dengan hak, syafaat untuknya di hadapan seorang hakim, nasihat dan bimbingan di atas jalan yang benar, dan setiap perbuatan yang menggembirakan si pendengar dan menyatukan hati-hati serta melembutkannya. Okey.
Baik tuan-tuan, ada dua benda, dua poin tadi ya. Pertama, selain daripada yang nombor satu tadi, kita mengislah dua pihak yang bergaduh. Sedekah yang kedua iaitu kita membantu orang lain menunggangi kita punya kenderaan. Ini banyak di tempat-tempat di kampung-kampung, kalau ada budak-budak tahfiz, orang kampung dia akan berhenti untuk bawa budak pergi ke masjid solat Jumaat. Itu biasa kita tengok gambaran kehidupan masyarakat kita ni, dia sangat pemurah dari sudut tu. Bahkan kalau tengok kadang sahabat-sahabat daripada Bangladesh, daripada Indonesia yang nak pergi ke masjid solat Jumaat jauh, dia orang akan berhenti kenderaan dan bawa hantar pergi masjid. Balik pun sama, bawa. Itu adalah benda-benda yang benda remeh tapi dia adalah sedekah. Baik, kemudian sedekah juga yang disebutkan yang ketiga ni ialah dengan kita mengungkapkan perkataan-perkataan yang baik. Banyak ayat Al-Quran yang dibacakan tadi dan juga hadis-hadis yang menyatakan sebenarnya al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Percakapan yang baik, ungkapan yang baik itu dikira sebagai sedekah. Kita bercakap baik dengan anak kita kan. Dan juga banyak jugalah contoh-contoh macam ayat Quran dari surah Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Bercakap baik dan juga memberikan keampunan itu lebih baik daripada sedekah duit kemudian diikuti dengan maki hamun. Ya, betul tak? Kita bagi duit kat orang yang datang minta sedekah, kemudian kata dah cukup. Lebih baik kita cakap lemah lembut berbanding kita bagi duit kemudian kita maki hamun dia. Itu ayat yang menyatakan bagaimana ungkapan-ungkapan yang baik itu sebenarnya adalah sedekah. Okey tuan-tuan. Jadi cukuplah sekadar itu. Puan sahabat kita tanda kat situ nah. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Poin yang berikutnya iaitu jenis sedekah yang berikutnya, al-masyu ila solah. Berjalan untuk menunaikan solat juga dikira sebagai sedekah. Ada satu soalan yang ditanya oleh Puan Aisyah Hassan. Boleh tak kita, ni ada dekat bahagian chat boleh tak kita amalkan sujud syukur setiap kali selepas salam dalam solat yang diamalkan oleh sahabat Nabi SAW, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dalam semakan saya, wallahu alam, boleh tanya ustaz-ustaz lain lah. Tapi setakat yang saya semak dalam waktu yang pendek ini, tidak mendapati bahawa itu adalah perlakuan ataupun ibadat yang dilakukan oleh Sayyidina Ali setiap kali selepas solat fardu. Tak ada. Itu wallahu alam lah. Riwayat tu datang daripada mana? Sebab kadang-kadang kita tengok masyarakat kita ni banyak juga amalan-amalan yang disandarkan kepada Sayyidina Ali. Kadang-kadang bukan saja amalan, bahkan kata-kata hikmah, kata-kata nasihat banyak juga disandarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Setakat semakan tak ada perbuatan Sayyidina Ali untuk melakukan hal yang demikian. Tetapi sujud syukur ni dibincangkan panjang tuan-tuan, dibincangkan panjang bahawa boleh dilakukan. Pendapat Imam Abu Hanifah, pandangan mazhab Malik, pandangan mazhab Hambali, pandangan mazhab Syafi'i, bahkan disebutkan bahawa memang benda tu dilakukan dan ada hadis-hadisnya juga. Saya tidaklah nak sebut antaranya juga Nabi SAW annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Daripada hadis Abi Bakrah menyatakan bahawa Nabi SAW bila mana datang kepadanya satu berita yang gembira ataupun diberitakan sesuatu tentang yang menggembirakan, Nabi akan sujud ataupun Nabi akan kharra ni tunduk, sajidan sujud, syakiran lillah, kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kesimpulan besarnya yang boleh kita buat, sujud syukur ni dilakukan ketika mana kita mendapat nikmat yang memang jelas kita nampak. Contoh dikurniakan cucu. Kalau tuan-tuan cucu lah. Kalau saya mungkin anak kan. Dikurniakan anak, dikurniakan cucu. Ataupun dapat satu keputusan yang memberansangkan. Dapat satu berita yang menggembirakan. Itu kita sujud syukur. Adapun sujud syukur yang dilakukan setiap kali selepas solat, itu tidak masyru' ataupun tidak disyariatkan. Bahkan tiada dalil yang setakat ni lah, tak ada dalil yang kuat. Sebab kalau kita kata ibadat,
dia mesti ada dalil kan. Sebab ibadat, kalau benda muamalat tak apa. Ni benda ibadat, jadi kita kena ada dalil. Kalau nak buat sekalipun atas dasar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umum. Hari ni aku dapat hidup lagi. Aku rasa sangat gembira. Kan? Maka nak sujud syukur. Okeylah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita saja-saja nak sujud, kita tak rasa pun benda kita macam dah jadi macam benda tu biasa. Itu sebenarnya bukan cara kita bersyukur mengikut yang sepatutnya. Tetapi kita boleh gantikan dengan kita melaksanakan zikir-zikir yang memang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang jelas, yang kita maklum, yang kita faham. Dia juga menandakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja dengan kita sujud syukur. Sebab itu pelik juga di kalangan kadang-kadang pemain bola, atlet-atlet berseluar pendek, tiba-tiba bila dia minta maaf sebut tuan-tuan ya, dia menjaringkan gol, tiba-tiba dia sujud. Sujud apa tu? Mungkin dia kata dia sujud syukur kan, sedangkan dia berseluar pendek, dia tidak menutup aurat kalau dalam mazhab Syafi'i lah. Tak tahulah kalau dalam mazhab lain dia nak bahas pada mazhab lain tu, wallahu alam lah. Tapi mazhab kita ni jelas kata tidak menutup aurat lah kalau macam tu kan. Lalu dia kata tak apalah khilaf, dia kata peha tak aurat ke apa tu, itu cerita lain lah tuan-tuan. Yang penting, adakah wajar begitu keadaannya untuk dia sujud syukur. Ala kulli hal, masing-masing, tetapi tidaklah kembali kepada persoalan yang asal tadi. Untuk kita sujud setiap kali solat itu tidak ada petunjuk yang khusus daripada agama kita. Bahkan kalau nak disandarkan kepada Sayyidina Ali pun agaknya zalim kot, sebab tak ada sanad yang jelas yang menunjukkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melaksanakan ataupun melakukan hal yang demikian. Tapi kalau nak buat juga, mungkin kita boleh gantikan dengan amalan-amalan yang memang sudah pun disyariatkan, amalan-amalan sunat, seperti mana yang disebutkan tadi. Syukur bukan sahaja dengan kita mengucapkan syukur, mengucapkan alhamdulillah, tapi lebih daripada itu kita buat sesuatu yang baik, itu dikira sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buka sikitlah kita punya ufuk kefahaman kita tentang makna syukur itu sendiri. Okey, moga-moga menjawablah persoalan Ibu Aisyah Hasan. Sama-sama. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti setakat ni. InsyaAllah kalau kelas kita akan berjalan minggu depan ataupun minggu yang akan datang, kita akan maklumkanlah dalam grup hadis 40 kita nah. Kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih Puan Sabah kerana membacakan pada kita. Sama-sama. Okey, kita tutup dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama.